Assalamualaikum. Kelas PJPK bersama Cikgu Asma. Pelajaran hari ini Unit 1 5.1 tajuk kekeluargaan. Apa yang akan kamu pelajari dalam tajuk kekeluargaan ini adalah maksud perkahwinan, tujuan perkahwinan, keluarga nukleus, keluarga tunggal, keluarga kembangan. Berpandukan slide ini, cikgu akan terangkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Slide yang pertama adalah perkahwinan. Berdasarkan slide ini, maksud perkahwinan adalah satu ikatan yang sah yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Perkahwinan juga melibatkan upacara yang membolehkan seseorang lelaki dan seseorang perempuan tinggal bersama untuk jangka masa yang lama dan mempunyai anak. Kebiasaannya upacara perkahwinan ini adalah yang telah disahkan melalui undang-undang ataupun peraturan bagi sesebuah negara. Okey, secara ringkasnya perkahwinan ni adalah ikatan yang sah. Ikatan yang sah dan halal. Bermaksud kalau dalam Islam kita kena akad nikah lah. Akad nikah dan memerlukan wali, saksi dan sah halal. Okey, barulah boleh seseorang lelaki dan perempuan tu tinggal serumah. Manakala bagi perkahwinan yang lain sama juga, mereka ada upacara tersendiri yang melibatkan undang-undang yang dibenarkan oleh undang-undang negara. Baik, seterusnya kita tengok apakah tujuan sesuatu perkahwinan itu. Okey, yang pertama, sekiranya selepas perkahwinan, seorang wanita tersebut melahirkan anak, maka anak tadi adalah anak yang sah dan boleh dibinkan kepada ayah ataupun lelaki yang kahwin dengan perempuan tadilah. Okey. Kemudian yang kedua, tujuan perkahwinan juga adalah untuk mewujudkan pertalian kekeluargaan antara bagi pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Okey, di sini berlakunya tali persaudaraan secara perkahwinan. Itu sebab kita ada adik ipar, kakak ipar, dan sebagainya lah. Kemudian satu lagi, yang ketiga, tujuan perkahwinan ini adalah untuk menghindari daripada seks bebas, daripada hubungan yang tidak halal lah. Kemudian yang keempat, mengukuhkan hubungan persaudaraan. Kita boleh berkembang lah persaudaraan kita. Kemudian seterusnya, dia merupakan satu ibadah bagi orang Islam. Kita akan dapat pahala. Kemudian seterusnya, dapat melahirkan zuriat dan keturunan yang baik dan sah lah. Dan yang terakhir, menjadikan seseorang individu itu lebih bertanggungjawab. Sebab dalam sesebuah keluarga kita ada ayah, ibu, anak, dan ayah ada peranan tersendiri, mak ada peranan tersendiri di dalam rumah, anak pun sama. Jadi ketiga-tiga ini ada tanggungjawab yang tersendiri. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis keluarga. Yang pertama kita ada keluarga nukleus, yang kedua kita panggil keluarga tunggal, yang ketiga
keluarga kembangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keluarga nukleus? Keluarga nukleus merupakan keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu, anak kandung atau anak angkat sahaja. Kemudian 3 ni duduk serumah dan dia terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan seorang anak. Anak seorang sajalah. Kalau dia ada anak kandung, seorang saja. Kalau dia tak ada anak, dia ambil anak angkat pun seorang saja. Jadi kena ada 3 orang ni saja dalam rumah tu, kita panggil keluarga nukleus. Baik, seterusnya keluarga tunggal. Keluarga tunggal ni dia merupakan salah seorang, sama ada ibu atau bapa serta anak. Maksudnya anak tu duduk dengan mak ataupun anak tu duduk dengan bapa. Ni kenapa jadi macam ni? Sebab mungkin berlakunya penceraian ataupun kematian. Okey, jadi tak kahwin lain, dia duduk dengan mak dia saja. Ataupun anak tadi dia duduk dengan bapa dia saja. Jadi yang ni kita panggil keluarga tunggal. Seterusnya keluarga kembangan. Okey, nama pun kembang, maksudnya banyak, ramai. Jadi keluarga kembangan ni bermaksud keluarga yang terdiri daripada beberapa keluarga nukleus dan ahli-ahli keluarga yang lain tinggal bersama. Okey. Contoh dia, dalam rumah tu ada datuk, ada nenek, ada mak ibu saudara, ada bapa saudara, ada sepupu dan juga ada ahli keluarga yang lain. Jadi ramai duduk dalam rumah tu, kita panggil keluarga kembangan. Okey, jadi kita tengok kamu dah pun faham tentang perkahwinan, tujuan perkahwinan dan juga jenis-jenis keluarga tadi. Kita tengok satu contoh nilai kasih sayang terhadap keluarga dalam cerita ni. Okey, kita tengoklah. Ahlek berasa sedih setelah kematian ibu bapanya. Dia memberontak kerana terpaksa tinggal bersama dengan datuk dan nenek serta ibu saudara dan bapa saudaranya. Suatu hari Ahlek ditangkap polis kerana berada di pusat permainan video pada waktu persekolahan. Jadi, apakah peranan ahli keluarga untuk membantu Ahlek mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial yang lebih serius? Kalau kita tengok dalam situasi ni, Ahlek ni anak yatim piatu. Mak dan ayah dia telah meninggal, kemudian dia ni kena pergi duduk dengan tok dan nek dia. Dalam rumah tu ada mak dia, mak saudara dengan pak saudara. Jadi dia tak selesa dan dia memberontak. Kemudian dia ponteng sekolah. Dia pi ke pusat permainan video dan dia kena tangkap. Okey. Jadi apa peranan keluarga nak bantu Ahlek ni supaya dia tak buat dah perkara yang yang tak baik tu. Okey, kita tengok dekat balai polis. Okey, datuk dan nenek dia pi balai polis untuk apa kita kata ikat jamil lah kot kan. Kemudian Ahlek ni menyesal. Ahlek ni dia minta maaf dekat datuk dan nenek dia
dan dia berjanji akan menjadi seorang cucu yang baik. Okey, dia dah insaf lah. Okey, ni situasi di rumah dia. Okey, mak saudara yang duduk dalam rumah nek dia tadi tu pun berpeluk dia dan sambil tu bercakap lah. Suruh Alex ni rajin-rajin belajar. Ingat janji dengan mendiang ibu kamu. Maksudnya mak dia kata apa kat dia, suruh ingat lah. Kemudian Alex pun insaf kan. Dia pun berjanji. Okey, jadi daripada nasihat yang diberikan oleh ahli keluarga tadi, Alex tadi, nenek, datuk, mak saudara. Okey. Alex pun dia insaf dan sedar yang keluarga dia sebenarnya sayang dekat dia. Okey. Yang selama ni dia tak boleh terima sebab dia duduk dengan ibu ayah dia. Kemudian dia dah berjanji dengan mak saudara dia, dengan atuk nenek dia supaya dia belajar. Jadi dia tumpu sepenuhnya pada pelajaran. Sepupu-sepupu yang lain pun membimbing dan membantu Alex dalam pelajaran. Okey. Kemudian dengan usaha Alex tadi, dia pun berjaya menjadi pelajar cemerlang. Okey, kejayaan ini disebabkan dia dapat menangani masalah emosi tadi. Okey, yang dia duduk ingat orang tak sayang kat dia sebab dia dah tak ada mak dengan ayah dia tadi. Okey, daripada cerita Alex tadi, daripada slide yang saya tunjukkan ni dan terang kepada kamu tajuk kekeluargaan. Jadi saya nak kamu keluarkan satu buku latihan kecil, latihan buku yang panjang lah. Okey, kamu salin slide ni dan juga kamu bina pokok keluarga anda sendiri. Okey, yang ni contoh saja. Kita mula daripada datuk, nenek sebelah ibu dan datuk nenek sebelah bapa kamu. Kemudian dari ayah dan ibu kamu bertemu. Kemudian terus ada anak lah, nama-nama anak. Okey, berdasarkan pokok keluarga ni. Jadi kamu buat yang terbaik. Bila siap nanti cikgu nak tengok, kamu boleh PM saya. Okey, sekian saja pada hari ini. Terima kasih.